Okey, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak bincangkan soalan. Okey, soalan ni sebenarnya saya ambil daripada Cikgu Azman. Okey, kredit untuk dia lah. Okey, ini soalan ramalan. Okey, dia tulis kat sini latihan okey, percaya no. Arahan ini adalah ramalan saya, bukan saya kata pasti semacam ini dari segi tajuk atau soalan-soalan sebenar. Mencuba jawab soalan latihan okey, tapi jangan dipegang sebagai satu-satunya sumber rujukan. Okey. Jadi kita cuba jawab untuk sebagai latihan kita. Soalan yang pertama. Pada raja di ruang jawapan, noretkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. So ada satu ketaksamaan, dua ketaksamaan dan juga tiga ketaksamaan. Langkah pertama, kita semak dulu ketiga-tiga garisan ni wujud ke tak wujud. Okey. So yang pertama, ini garisan tegak. Pada paksi dia memotong pada paksi X. So, ini ialah X lebih besar dan sama dengan 8. Negatif 8. So, garisan ni nama dia X sama dengan negatif 8. Okey, garisan ni wujud. Yang kedua, 3Y tambah 2X lebih kecil daripada 18. 3Y, 2X, 18. Okey, garisan ni juga wujud. Okey, ni ada. Garisan yang ketiga, 4Y lebih besar daripada 3X tambah 24. Tak ada. Garisan tu tak wujud. Jadi kita kena tambah ataupun cari di mana garisan ini sebenarnya. Okey, jadi kita tengok dekat sini 4Y, kita masukkan nilai, kita masukkan apabila X sama dengan 0 berapa, kita masukkan Y sama dengan 0 berapa. Cukup untuk kita tahu dua koordinat, kita boleh buat satu garis lurus. Alright, so yang pertama, kita letak dulu bila Y sama dengan 0. Kita ada persamaan 4Y sama dengan 3X tambah 24. Betul? Apabila Y ini 0, dekat sini 0. 4 0 tambah 3X tambah 24. Sorry, sama dengan. Maaf jangan careless macam saya. So, kita cari nilai X tu berapa. Kalau tak nak, kita boleh guna sahaja kalkulator kita. Gunalah sama dengan 3X tambah 24. Shift solve. So, X sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8. Maksudnya, bila Y 0, X negatif 8. X, okay, koordinat dia apa? Negatif 8. 0. 1. Negatif 80 dekat sini 1. Lagi satu titik kita ambil bila X sama dengan 0. Okey, jadi 4Y sama dengan 3X tambah 24. X 0 jadi 4Y sama dengan 3. 0 tambah dengan 24. Samalah 4Y sama dengan 3. 0 tambah 24. Shift solve. 6. So, Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Jadi, Y sama dengan 6 tu dekat mana? Okey, cuba kita cari dekat sini sebenarnya berapa pintasan Y dekat sini. Garisan ini garisan dia namanya yang ni. Pintasan Y, bila pintasan Y maksudnya X sama dengan 0. Okey, kita ambil, saya katakan saya letak sini 3Y tambah dengan 2X sama dengan 18. Pintasan Y, X sama dengan 0. Kalau pintasan X, Y 0. Jadi kita masukkan X ini 0. Jadi 3Y tambah 2, 0 sama dengan 18. Jadi kita masukkan 3Y tambah 2, 0 sama dengan 18. Shift solve. So, dapat Y sama dengan 6. Y sama dengan 6. Jadi, sini ni Y 6 dah ni. Y 6. Maksudnya, kat sinilah kita punya satu lagi titik. Tengok dekat sini, kita ada tanda lebih besar. Bila tanda lebih besar, jadi dia garis putus-putus. Sambung guna pembaris. Alright. So, kita ada tanda macam ni.
dan juga macam ni. Ni kita buat satu garis dekat depan dia. Kalau kita lupa ini tanda ni apa? Tanda ni sebenarnya kecil, ini besar. Jadi kita tengok kat sini. Maksudnya X lebih besar dan sama dengan negatif 8. Lebih besar dia ke kanan. 3Y tambah 2X lebih kecil daripada 18. Jadi ke bawah. Dan 4Y yang baru kita buat lebih besar ke atas. Jadi mana kawasan berlorek? Ini ialah kawasan berlorek. Lorekkan cantik-cantik guna pensel. Selesai soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Jadual menunjukkan harga dalam RM bagi dua jenis air jus yang dijual di sebuah restoran. Ciu membeli 5 cawan jus mangga. Mangga ni dibeli 5 dan 3 cawan jus strawberry. 3 cawan jus strawberry di mana dia mendapat baki RM RM1 apabila dia membayar menggunakan 5 keping wang kertas RM10. Jadi maksudnya dia bagi RM50 lah. Dia bagi RM50, dia dapat baki RM1. Maksudnya harga belian dia ialah RM49. 50 tolak dengan RM1. Jadi RM49. Hitung harga dalam RM bagi belian jus strawberry. Okey, dia nak tahu strawberry ni yang dia beli 3 cawan tu berapa ringgit dia beli. Belian bagi jus strawberry. Jadi kita buat dulu persamaan dia. 5 darab dengan harga 1 cawan mangga ialah X kuasa 2 tambah 1 dan 3 strawberry. 3 darab 4X sama dengan 49. Okey, jadi kita kembangkan dia. Alright. Kita kembangkan dia. 5 darab X kuasa 2. 5X kuasa 2. 5 darab 1 tambah 5. Tambah dengan 5 darab 4X. 12X. 49 ni kita bawa ke sana. Jadi tolak 49 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan dia. Okey. 5X kuasa 2. Kemudian kita ambil X tambah 12X. Sini kita ada tambah 5 dan juga tolak 49. Jadi 5 tolak dengan 49. Kita akan dapat jawapan dia ialah negatif 44 sama dengan 0. Kita nak mencari nilai X. Jadi kita gunakan kalkulator sahaja. Buat 2 kurungan sama dengan 0. Kita pergi pada mode cari EQN. Tekan 1. Anak panah. Tekan degree 2. A 5 sama dengan B 12 sama dengan C negatif 44 sama dengan. So kita akan dapat X sama dengan 2. Lagi satu jawapan. Tak nak dalam bentuk perpuluhan. Kita tekan shift tekan ABC. So X sama dengan negatif 22/5. Jadi dekat atas ni kita terbalikkan dia lah. Sini X tolak 2. Ni jadi 5 darab X jadi 5X. Tolak pergi sini jadi tambah 22. Kita nak mencari nilai harga. Nilai harga ada 2 dekat sini. Satu positif, satu negatif. Harga tak boleh negatif. Jadi dekat tepi ni kita buat kurungan, kita tulis abaikan. Maksudnya kita akan memilih nilai X sama dengan 2. Belum lagi siap jawapan sebab dia tanya harga belian strawberry. Jadi harga 1 cawan strawberry ni ialah 4X. Soalan dia, Ciu ni dia beli 3 cawan. Okey. So harga belian itu harga dalam RM bagi belian jus strawberry. So jus strawberry sama dengan 3 cawan darab dengan 4X. Jadi, kita masukkan nilai X yang telah pun kita tahu. 2. Kita akan ambil 2. So, kita akan dapat 3. Ni kita kok ni. So, kita akan dapat 3 darab dengan 8. So, dapat 24. Belian jus strawberry ialah RM24.
Okey, seterusnya soalan nombor 3. Data menunjukkan jisim dalam kilogram bagi sekumpulan 7 pemain futsal. Hitung sisihan piawai bagi data di atas. Kalau terlupa, dia ada rumus dia. Apa rumus dia? Saya tuliskan dulu rumus dia. Untuk sisihan piawai adalah punca kuasa jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak dengan min kuasa 2. Ini rumus dia. Tapi kalau terlupa, tak apa, kita ada dekat ruangan dekat ruangan kertas soalan tu dia ada rumus ni. Rumus-rumus ini dibekalkan. Tapi kalau tengok kat sini, kena fahamlah apa yang kita gunakan. Untuk min dia ada 1, 2 rumus. Untuk variance ada 1, 2. Untuk sisihan piawai juga ada 1, 2. Untuk 1 ini adalah untuk data tak terkumpul macam tadi. Untuk yang 1. Data tak terkumpul. Kalau untuk yang kedua, untuk data yang kedua ini adalah untuk data terkumpul. Data terkumpul tu macam mana? Data terkumpul tu contohnya untuk macam ni 20 hingga 29, 30 hingga 39. Lepas tu dia ada nilai frekuensi dia. Lepas tu titik tengah dia. Ini kita panggil data terkumpul. Data terkumpul maksudnya kita ambil yang kedua ni lah. Semua yang kedua. So, yang tadi tu ialah data tak terkumpul. Jadi, kita ambil yang pertama, sisihan piawai. Mana rumus yang guna? Biasanya saya guna rumus yang belakang ni. Jumlah X kuasa 2 bahagi dengan N tolak min kuasa 2. Macam mana pula nak cari min? Ni ada simbol min. Kita guna yang ni lah. Boleh? Okay, kembali balik pada soalan kita. So, langkah pertama, kita cari min terlebih dahulu. Kita cari min terlebih dahulu sama dengan 50 tambah dengan 57 tambah 52 tambah 64 tambah 51 tambah 63 tambah 55 per dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per dengan 7. So kita kira 50 tambah dengan 57 tambah 52 tambah dengan 64, 51, 63 tambah 63 tambah dengan 55. Tekan dulu sama dengan, kemudian bahagi dengan 7. So akan dapat 56 untuk min. Okey, so kita cari sisihan piawai ialah punca kuasa jumlah X kuasa 2. Ini tadi kita carikan dia punya kuasa 2. Kejap saya copy je, senang saya nak ni. Tapi kalau awak dalam exam kena ni lah tak boleh copy-copy macam ni, kena tulis yang betul-betul. Sekejap. Okey, so ni saya dah copy. Tulis balik. Kemudian tolak dengan min 56 kuasa 2. Ni punca kuasa sampai hujung. Sepatutnya awak boleh tulis dengan lebih baik lah. Kan, guna pensil dengan pembaris. Saya ni freehand. Jadi kita cari satu persatu. 50 kuasa 2 tambah dengan 57. 57 kuasa 2 tambah 52 kuasa 2 tambah 64 kuasa 2, 51 kuasa 2, 63 kuasa 2 tambah dengan 55 kuasa 2. Tekan dulu sama dengan. Okey, so akan dapat 18,238 bahagi dengan 7. So akan dapat yang ni. Nak bagi dalam bentuk pecahan pun tak ada masalah. 238 per dengan 7 tolak 56 kuasa 2. Okey, so tolak dengan 56 kuasa 2. Tekan lagi sama dengan. Salah ni, sekejap Okey, saya dah nampak mana salah saya. Ni, 6/3 ni tak ada kuasa 2. Okey, so kita insertkan
kuasa 2 kat sini. So, sebenarnya dapat 22,144. Kemudian kita bahagikan dengan 7. Answer bahagi dengan 7. So, kita akan dapat. Okey. So, kita dapat ni tekan shift ABC pun boleh. Sekejap ni saya padamkan. Kenapa kita perasan salah tadi? Dia tak boleh ada negatif. Tadi kalau awak undur balik sikit, saya dapat negatif tadi maksud salah. Tak boleh negatif 22,144/7 tolak dengan 56 kuasa 2. Tolonglah jangan careless macam saya. Tolak dengan 56 kuasa 2 tekan sama dengan. Alright, so kita akan dapat yang ni. Kemudian punca kuasakan, punca answer. So kita akan dapat sisian piawainya ialah 5.24. So ni jawapan akhir kita. Alright. Soalan nombor 4. Graf pada rajah menunjukkan satu fungsi trigonometri. Nyatakan amplitude bagi fungsi itu. Apa itu amplitude? Ada dua cara untuk kira amplitude, iaitu maksimum tolak minimum bahagi 2. Maksimum kita 12 tolak dengan nilai minimum, sini ialah negatif 4. Negatif 4 bahagi dengan 2. So, kita akan dapat 12 tambah dengan 4, 16 bahagi 2 dapat 8. Atau, cara yang kedua ialah amplitude dikira daripada garis keseimbangan. Mana garis keseimbangan? Sekejap, saya guna warna lain. Ni ialah garis keseimbangan tengah-tengah ni. Ni namanya garis keseimbangan. Garis keseimbangan, jarak ni. Ni amplitude dia. Iaitu 12 tolak dengan 4 dapatlah 8. Alright, so amplitude dia 8. Nyatakan satu fungsi dalam bentuk y sama dengan A sin bx tambah c. A ni ialah amplitude, so kita dah dapat 8. B, untuk nak mencari B, kita ada rumus B sama dengan 360 bahagi tempoh dia. Ini graf sin. Sin untuk dia lengkap, dia macam huruf S. Sampai huruf S dekat sini. So, nilainya adalah 4. So, jadi 360 bahagi dengan 4. Akan dapat 90. So, B nilainya ialah 90. Manakala C ialah pintasan Y. So, sini ialah 4. Jadi, apa dia punya persamaan dia? Persamaan dia ialah 8 sin 90x tambah dengan 4. So, ni jawapan dia. Okey. Seterusnya, soalan nombor 5. Dalam rajah, PQR ialah sebuah segitiga bersudut tegak. PQ, QR, PR ialah 3 garis lurus. Garis lurus PQ adalah selari dengan paksi Y. Dan garis lurus QR adalah selari dengan paksi X. Nyatakan persamaan garis lurus PQ. Ni PQ. Dia selari dengan garis lurus dengan paksi Y. Jadi, dia memotong pada paksi X negatif 8. Jadi, persamaan dia adalah X sama dengan negatif 8. Satu markah je. Tu je jawapan dia. Diberi luas rantau balauret ialah 64. Cari persamaan garis lurus PR. Kita nak mencari garis lurus PR. Dekat sini dia kata 64. Dia punya luas. Untuk nak mencari garis lurus PR, so kita ada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kita perlu cari M. C ni apa? Pintasan Y. So, pintasan Y kita dah ada kat situ 8. C ni kita dah ada. Kita nak mencari nilai M. So, nak mencari nilai M, sekurang-kurangnya kita kena tahu 2 titik. Titik sini dah tahu. Kita cuba cari titik di sini. Sebab dekat sini, kita dah tahu nilai X dia, negatif 8. Berapa Y dia kita tak tahu. So, kita kena gunakan maklumat yang diberi bahawa luas itu ialah 64. Jadi, kita cari dia punya panjang dia kat sini. 0 hingga negatif 8. Jadi, jaraknya ialah 8. Sini, 8 tolak dengan 2. Jadi, 6.
Tinggi ni berapa? Tinggi ni tidak diketahui. Kita labelkanlah sebagai T pun boleh. Ni T. Jadi, kita guna ini bentuknya apa? Bentuk trapezium. So, bentuk trapezium 1/2 darab hasil tambah yang selari. Ni yang selari. T tambah dengan 6 darab dengan tinggi dia 8 sama dengan 64. So, kita cari berapa nilai T tu. Ni macam biasa tulis pada ruangan jawapan. Jangan tulis sepah-sepah macam ni. 1/2 dalam kurungan X tambah dengan 6 tutup darab dengan 8 sama dengan 64. Tekan shift solve, shift solve. So, dapatlah T sama dengan 10. Maksudnya, jarak sini ke sini ialah 10. Sini, jaraknya tingginya 2. Tambah 10, dapat 12. Okey, so jadi tinggi dekat sini sebenarnya ialah 12. Jadi, kita dah ada 2 titik lah. Dekat sini ialah 0, 8 dan juga negatif 8, 12. Okey, jadi kita nak cari nilai M. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ni pun sama, kalau lupa boleh tengok dekat kulit kertas soalan. Kalau confuse X dulu ke Y dulu ke, tengok pada kulit kertas. Okey, so kita tengok Y2 12 tolak dengan Y1 8 per dengan X2 negatif 8 tolak dengan X1 0. So, dapat 12 tolak dengan 8, 4 bahagi dengan negatif 8. So, dapat negatif 1/2. Jadi, apa persamaan PR? Persamaan PR adalah Y sama dengan M negatif 1/2 X tambah C. C dia 8. Tak perlu nak cari lagi. Terus dapat dekat situ C adalah 8. Selesai. 5 markah. Nombor 6. Lengkapkan premis 2 bagi hujah yang berikut. Premis 1, 3 dalam kurungan P tambah 7 sama dengan 27. Jika dan hanya jika P sama dengan 2. Premis 2 dia kosongkan kesimpulan. Okey, kita potong apa yang sama. Ni sama kan? Tapi dia macam ada beza sikit. Saya undur balik. Ni, beza sikit. Ni sama dengan, ini tidak sama dengan. Okey? Itu beza dia. Itu beza dia. Maksudnya jawapan yang tinggal ni pun kena ubah dia lah. Ini sama dengan, jadi tidak sama dengan. P tidak sama dengan 2. 1 markah. Soalan B. Diberi bahawa isi padu V sebuah bekas silinder dengan jejari J dan tinggi H ialah V sama dengan pi J kuasa 2H. Buat satu kesimpulan secara didaktif bagi isi padu bekas silinder berjejari 21, jejari dan juga tinggi 77. H dia 77. Maksudnya macam mana? Kita gunakan sahaja ini. So, V sama dengan 22/7 ataupun kita nak kekalkan dalam bentuk pi pun tak ada masalah. Okey, kalau 22/7 darab dengan J 21 kuasa 2 darab dengan H adalah 77. So, sama dengan 22/7 darab dengan 21 kuasa 2 darab dengan 77. Sama dengan 106,722. So, tu jawapan dia. Dia suruh buat kesimpulan secara didaktif. So, itulah jawapan dia. Seterusnya soalan nombor 7. Penyelesaian menggunakan kaedah metrik tidak dibenarkan untuk soalan ini. Guna kaedah metrik tak dibenarkan. Sebenarnya dia dah bagi clue dekat awak. Ini merupakan soalan persamaan serentak. Dia dua jadi beradik. Tak boleh guna metrik. Maksudnya dia guna persamaan serentak. Persamaan serentak ni ada dua. Penghapusan atau penggantian. Tapi saya lebih selesa untuk guna kaedah penghapusan. Raja menunjukkan dua jenis tempat duduk roller coaster di sebuah fun fair.
Pada suatu masa, sebanyak 18 roller coaster dengan pakej P dan Q dengan kapasiti penuh digunakan. Dan jumlah kutipan tiket yang diperoleh bagi kedua-dua pakej ialah 187. Hitung bilangan pakej P dan pakej Q yang digunakan pada masa tersebut. So, dekat sini dia kata pada satu masa tertentu 18 roller coaster pakej P dan pakej Q. Maknanya P tambah dengan Q sama dengan 18. Itu persamaan yang pertama. P tambah dengan Q sama dengan 18. Yang kedua, dia ada sebut pasal RM. Jadi dekat sini kita ada RM dekat sini. So, jadi 9P. Jadi 9P tambah dengan RM dekat sini 14Q. 14Q sama dengan 187. Jadi kita dah ada pun dua persamaan. Okay, tulis betul-betul dekat bawah ni. Bawah sikit. Alright. Tulis balik. P tambah Q sama dengan 18. Dan juga, apa tadi? 9P 14Q. 9P tambah dengan 14Q sama dengan 187. Dia tanya bilangan pakej P dan Q yang digunakan. Jadi apa nak buat? Kita nak buat penghapusan. Jadi kita kena samakan dulu dia punya nilai dia. Sini P1, dekat sini P dia 9. Jadi persamaan yang pertama ni, ini persamaan yang pertama kita. Ini persamaan yang kedua. Jadi persamaan pertama kita darab dengan 9. Supaya jadi sama. Semua ni darab dengan 9. So jadi 9P tambah dengan 9Q sama dengan 18 darab dengan 9. Akan dapat 162. Jadi ini kita susun dekat bawah dia. Ini 9P tambah dengan 14Q sama dengan 187. Nak hapuskan, kita tolakkan dia. 9 tolak 9 habis. 9 tolak 14 akan dapat 5. Negatif 5Q sama dengan 162 tolak dengan 187. Akan dapat negatif 25. So, Q sama dengan negatif 25 bahagi negatif 5. So, kita akan dapat Q sama dengan bahagi negatif 5. Q sama dengan 5. Dapat Q sama dengan 5. Masukkan Q sama dengan 5 ke dalam persamaan yang pertama. Jadi, P tambah dengan 5 sama dengan 18. P sama dengan 18 tolak 5. So, dapatlah 13. Dia kata hitung pakej P dan Q. So, ini jawapan dia lah. Q5, P13. Tinggalkan macam ni pun tak ada masalah. Seterusnya, soalan nombor 8. Dalam rajah menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak OPQ dan sebuah bulatan berpusat di O. Diberi cos sudut POQ. POQ ialah 60. Silap ni, tak payah cos kat sini pun tak apa. Dia kata dia beri sudut POQ ialah 60 dan ORQ ialah 14. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung luas rantau berlorek. Okay, so kita nak dua rantau berlorek ni lah. Okay, maksudnya dekat sini 60. So, dekat bahagian berlorek ni, sudutnya ialah 360 tolak dengan 60 dapatlah 300 darjah. Jadi, kita kira dulu sektor yang berlorek ni. Apa rumus dia? Iaitu 300 per dengan 360 darab dengan pi J kuasa 2. Oh, tapi kita belum tahu lagi dia punya J dia berapa kan? Jadi kita kena cari dulu berapa nilai J dia. Mana J? Dekat sini J. Dekat sini ialah J je jari dia.
Jadi kita ada satu sudut, satu nilai panjang dia ni 1J. So kita akan guna trigonometri lah. Saya takut hantu, kalau saya hantu tak takut sangat. Jadi kat sini, ini sudut 90 darjah, jadi bertentangan dengan dia ialah hipotenus. Sini sudut, dekat dengan dia ialah sebelah. Jauh dengan dia bertentangan. Jadi kita nak cari nilai apa ni? Kita hanya berminat untuk cari S dan juga H. S dan juga H. So kita gunakan cos. Kenapa tak guna T ni? Nanti dulu, kita tak nak tahu lagi. Kita nak tahu jari dia dulu. Jadi kita ada cos 60 darjah sama dengan sebelah. Sebelah dia J, tak tahu. Per dengan hipotenus 14. So cari J dulu. J sama dengan, di bawah sini jadi 14 cos 60. 14 cos 60. 7. So jari dia adalah 7. Selesai untuk cari jari. So kita buat sambung tadi. So 300 per 360 darab pi 22 per 7 darab jarinya 7 kuasa 2. Okay, so jadi 300 per 360 darab 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. So dapat 128.33. Okay, ini ialah untuk bahagian yang pertama. Yang kedua, kita nak cari luas segitiga ni. PORQ. POQ ni lah segitiga POQ. Untuk cari segitiga, kita kena tahu panjang darab dengan tinggi. 1/2 darab tapak darab tinggi. Hipotenus tak kira. Jadi kita kena tahu dulu cari PQ ni. Kita nak guna apa? Guna teorem Pythagoras pun boleh. Okay, kalau guna teorem Pythagoras, so kita cari PQ sama dengan, sini hipotenus 14 kuasa 2, tolak dengan 7 kuasa 2, punca kuasa. So kita ada 14 kuasa 2 tolak dengan 7 kuasa 2, tekan dulu sama dengan punca kuasa. So 12.12. So PQ ialah 12.12. Jadi kita cari pula luas untuk segitiga sama dengan 1/2 darab tapaknya 7 darab tingginya 12.12. So dapat 1/2 darab dengan 7 darab dengan 12.12. 42.42. Okey, tapi dekat sini ada pula satu kawasan lagi yang tidak berlorek. Jadi kita kena tolak untuk kawasan tersebut. Jadi itu 60 darjah per 360 darab dengan pi darab dengan J kuasa 2. Okey, jadi dapatnya berapa? 60 per dengan 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 7 kuasa 2. So, kita akan dapat 25.67. Jadi, kita gunakanlah rantau, luas rantau berlorek sama dengan luas rantau berlorek. Sama dengan, mula-mula yang ni, 128.33 tambah dengan segitiga ini 42.42 tolak dengan sektor yang tidak berlorek 25.67. Jadi berapa dapat dia? 128.33 tambah 42.42 hilang. Tambah 42.42 tolak dengan 25.67. Sama dengan 145.08.
Right? So, itu jawapannya. Seterusnya, soalan nombor 9. Encik Jeffrey menginsurans sebuah rumah miliknya yang dianggarkan bernilai RM300,000 dengan sebuah syarikat insurans di mana perjanjian co-insurans 80-20 dan deductible RM5,000. Dia bersetuju untuk membeli perlindungan berjumlah RM220,000. Dalam kejadian kebakaran, rumah Encik Jeffrey telah mengalami kerugian berjumlah RM65,000. Hitung jumlah insurans dalam RM yang boleh dituntut oleh Encik Jeffrey. Untuk soalan macam ni, langkah pertama kita kena cari dulu nilai insurans yang harus dibeli. Kita ada perjanjian co-insurans 80-20. So, yang pertama cari dulu nilai insurans yang harus dibeli. Okey, nilai insurans yang harus dibeli ialah 80 daripada syarikat 20 ni kan. So 80 per dengan 100 darab dengan nilai harta 300,000. So kita dapat 80 per dengan 100 darab dengan 300,000. So nilai insurans yang harus dibeli ialah 240,000. Kalau tengok dekat sini, dia hanya beli insurans berjumlah 220,000. Jadi sebenarnya dia tak ikut nilai insurans yang harus dibeli. Dia beli kurang daripada nilai yang sepatutnya. Okey, sekarang telah pun berlakunya kejadian kebakaran. Okey, berapa nilai yang boleh dituntutnya? Jadi, nilai yang boleh dituntutnya ialah jumlah insurans RM yang boleh dituntut. Nilai yang boleh dituntut. Nilai yang boleh dituntut. Okey, nilai yang boleh dituntut ialah nilai yang dia beli, insurans yang dia beli, per dengan nilai yang harus dibeli, darab dengan kerugian dia, 65,000. So, nilai yang dia beli per dengan harus beli darab dengan kerugian. So, sebenarnya dia hanya menerima 59,583.33. Ini ialah jumlah insurans yang boleh dituntut. Okey. Seterusnya, hitung penalti insurans yang ditanggung oleh Encik Jeffrey. Jadi, penaltinya ialah jumlah kerugian dia. Penalti insurans ialah jumlah kerugian 65,000 tolak dengan nilai yang dia boleh tuntut 59,583.33. 65,000 tolak dengan 5983.33. So, dapat 59,016.67. So, ni nilai penalti dia. So, untuk insurans kebakaran, ingat 3 perkara. Kena pastikan sama ada dia beli ikut nilai yang harus dibeli atau tidak. Satu kes, dia beli nilai insurans dengan nilai yang harus dibeli. Yang kedua, ini macam ni. Dia beli kurang daripada nilai insurans yang harus dibeli. Dan yang ketiga, kes total loss. Kes kebakaran menyeluruh. Ada 3 kes lah untuk insurans kebakaran. Okey, seterusnya untuk nombor 10. Last untuk soalan bahagian A. Dalam satu pertandingan kuis pengetahuan am, seramai 13 orang peserta bagi setiap kumpulan akan menjawab beberapa soalan yang akan memberikan X markah bagi jawapan yang tepat. X markah. Ya, saya guna pen lain. Saya guna pen merah. X markah dan juga Y markah bagi jawapan yang kurang tepat. Pasukan super muncul sebagai juara dalam pertandingan itu setelah mengumpul 10 mata lebih daripada pasukan perdana
yang hanya berjaya kumpul 92. Perdana kumpul 92. Ini lebih 10. So, 92 tambah 10 jadi 102. Menggunakan kaedah matriks. Okey, kali ini dia suruh guna kaedah matriks pula untuk hitung nilai X dan juga Y. Jadi, langkah pertama, kita buat dulu persamaan dia. 10X tambah 3Y sama dengan 102 dan 8X tambah 5Y sama dengan 92. So, kita ada 10X tambah dengan 3Y sama dengan 102 dan 8X tambah dengan 5Y sama dengan 92. Siap persamaan ini kita tukar dalam bentuk matriks. 10, 8, 3, 5. Ni kalau nak buat curly pun square bracket boleh, round bracket pun boleh. Sini X, Y sama dengan 102, 92. Kemudian kita cari X, Y sama dengan 1 per AD. Ini A dan juga D. Darab 10, darab 5, tolak dengan BC. Ini B dan juga C. Tolak dengan 3, 8. Kemudian AD tadi tukar tempat, 5 naik atas, 10 turun bawah. BC tadi tukar simbol, negatif 3, negatif 8. Dan kita salin saja 102, 92. Okey, dapat saja macam ni. Apa nak buat? Kita terus tekan calculator. Tekan mod sampai jumpa EQN terlepas. Mod sampai jumpa EQN. Tekan nombor 1. Sekarang unknown kita 2. Ada X dan Y. Ada 2 saja pemboleh ubah unknown kita. So, A1 10. Tekan sama dengan B3 sama dengan C102. Tekan sama dengan A2 yang dekat bawah. 8 sama dengan 5 sama dengan. Dan C92 sama dengan. So, kita akan dapat X sama dengan 9 dan Y sama dengan 4. Alright. So, buat je macam ni. Dapat markah penuh. Tak ada hilang pun markah. X sama dengan 9. Y sama dengan 4. Boleh? Yang penting, matriks Sonsa ni kena betul. Dan kemudian tulis semula X sama dengan 9. Y sama dengan 4. Jangan tinggal macam ni je. Tulis balik macam ni. Boleh? Okey. So, nantikan sambungan dia untuk bahagian B dan juga C.